satu dua. Baik. Kita mulakan kuliah Maghrib pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil rizam sya'illahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Maksudnya hendaklah bersegera kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya di antara langit dengan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah. Dan mereka itu menahan kemarahan dan memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan nasihat diberikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wa rifada wa istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalati ila khairi ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang mati silakan Fadil Tuan Imam, sebenarnya Tuan Bilal, kemudian pengerusi surau, jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini. Kita syukur pada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala senantiasa memberikan limpah rahmatnya kepada kita bersama, insya-Allah. Terlebih dahulu saya minta maaf lah yang hari tu kan tak dapat hadir kan. Jadi ganti dengan program apa? Kat sini. Okay. Baik, jadi malam ni kita sambung di muka surat 215. Betul? Paris kata empunya citra. Dan bersabda Nabi. Aku dan akan dia. Dan bersabda Nabi lah. Aja tu. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jikalau dikeluarkan satu anak kunci daripada tempatnya dan saya tiada lulus akan dia oleh 7 petelan langit dan bumi. Jikalau dikeluarkan satu anak kunci dia kat mana tu? Kat pipi dia kan hari tu. Maka kata Jibril, kalau lihat di muka surat sebelah, mari bawah sekalian,
Maka kata Jibril, di mana segala anak kuncinya? Kan? Hai saudaraku. Maka katanya dalam pipiku. Pipiku yang kanan. Pada masa dijadikan aku dan akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So anak kuncinya berada dalam pipi dia lah. Kata Jibril, di mana anak kuncinya? Jadi dia tanya dengan satu malaikat kan. Saya tengok atas sikit. Dah lupa dah. Maka berkata malaikat itu, la haula wala quwata illa billahil alim azim. Dengan inilah menjanji akan daku Tuhanku. Maka kata Jibril, di mana segala anak kuncinya, hai saudaraku? Maka katanya di dalam pipiku. Betul tak? Pipi kan? Yang kanan. Pada masa dijadikan akan daku dan akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, anak kunci letak dalam pipi dia, masya-Allah. Tak tahulah macam mana kan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau dikeluarkan satu anak kunci daripada tempatnya, nescaya tiada lulus akan dia. Tiada lepaslah. Lulus ke lepas kan? Tiada lepas, tiada lulus. Luluslah. Akan dia oleh 7 petala langit dan bumi. Tiada lulus akan dia oleh 7 petala langit dan bumi. Nescaya tiada meluluskan dia. Tiada meluluskan dia oleh 7 petala langit dan bumi. Tiada lepaslah. Tiada melepaskan dia oleh 7 petala langit. Cuma tak tahu macam mana lah kan. Saya cuma tak tahu macam mana nak gambarkan. Kemudian kata empunya citra. Kata empunya cerita. Dulu kan citra. Citra kan, pusat citra. Kalau saya belajar UKM tu, dia satu pusat fakulti ya. Dia macam fakulti lah. Pusat citra dia kata. Satu fakulti ya. Tapi dia tak kata puteri fakulti, tapi citra. Kata empunya citra. Maka apabila mengambil Jibril akan segala anak kuncinya, membuka ia akan sayapnya di bawah Haziratul Kursi. Di bawah Haziratul Kursi. Tahu kan Haziratul Kursi? Haziratul Kursi ni satu tempat dalam syurga. Tempat yang tinggi dalam syurga lah. Itu dia kata Haziratul Kursi. Satu tempat yang tinggi dalam syurga. Macam tu. Saya sempat tengok dalam internet, apakah dia katakan Haziratul Kursi. Okey. Dan sini dia satu tempat yang aman. Itulah. Satu tempat aman, satu tempat yang bagus, tempat yang tinggi dalam syurga. Syurga kan banyak kan. Kita dalam syurga Firdaus. Dalam syurga Firdaus tu pun ada tempat lagi yang baik. Tempat yang tinggi dia kata. Atau dia katakan Haziratul Kursi. Haziratul Kursi. Tempat yang tinggi lah, yang terdapat dalam syurga. Gitu. Jadi makna dalam syurga tu pun, satu syurga tu pun dah bertingkat-tingkat. Apalagi dalam syurga tu pun ada lagi tempat-tempat yang istimewa lah, macam tu. Tempat istimewa yang biasanya terdiri daripada para nabi, para wali Allah Ta'ala, para awliya kan, para rasul. Macam itulah. Itu dekatkan Haziratul Kursi. Ya, saya tengok balik. Zat Jarota. YouTube ada. Baik. Saya kadang ada masa satu perkataan tak jumpa, saya akan tengok dalam Google, dalam internet yang bahasa Arab punya. Kalau sini dia kata ma makna Haziratul Kursi. Okey, ni adalah satu laman web ni. Kan? Dia sebut ma hiya Haziratul Kursi. Haziratul Kursi ta'biru kinai min anil jannah. Okay. Haziratul Kursi ini ialah satu ibarat
yang dikinayahkan daripada syurga. Satu ibarat kinayah daripada syurga. Mana kata-kata pinjaman, kata kinayah kan satu kata pinjaman yang daripada ambil daripada syurga. Okey. Wal haziratu fil lughah hiya ma yuhatu bi syai'in li hafzihi wa wiqayatihi amma yadurru bih. Kan? Dia kata haziratul kursi ni pada segi bahasa ialah sesuatu yang meliputi, mana barang yang meliputi dengan sesuatu untuk memeliharanya dan menjaganya daripada sesuatu yang memudaratkan dengannya. Fahiya makanul amin, maka ianya haziratul kursi ni dia macam satu tempat yang aman. Makanul amin wa ma'wa mutmainah, ada tempat yang tenang, dia kata. Satu tempat yang tenang, itu. Itu dia katakan haziratul kursi ya. Al-Quds tu lah. Al-Quds tu mana suci, bersih. Kan? Amma Quds dia kata pamanahu al-tuhru. Adapun Quds tu maknanya bersih. Wa inna ma utliqat haziratul kursi ala jannah li'annaha makanul amin. Hanya saja ditilakkan haziratul kursi di atas syurga kerana bahawa sesungguhnya haziratul kursi ini satu tempat yang aman. Kan? Aman, yang bersih daripada sesuatu yang menyakiti orang beriman lah. Kan? Kerana dalam tu dia tak ada benda-benda yang khauf, menakutkan, tiada benda yang kotor, danas, tiada benda yang daki-daki, kotor-kotor. Wal aghzar fil jannah abada. Mana benda kotor-kotor, benda-benda luat, dia kata semua tak ada. Itulah. Itu dia katakan sebagai haziratul kursi, tempat yang aman yang ada dalam syurga. Dan syurga pun sebenarnya aman, tapi dia macam satu tempat yang atas lagi lah. Gitu. Itu dia katakan haziratul kursi. Okey. Baik, kita tengok semula. Sampai mana tadi? Maka apabila mengambil Jibril akan anak kunci, segala anak kuncinya, membuka ia akan sayapnya di bawah haziratul kursi tadilah, bawah syurga yang atas itulah, yang tinggi tadi. Dan menjuruh Allah Ta'ala akan angin rihus sabah. Namanya angin rihus sabah. Rih ni mana angin, sabah ni hujan. Kan? Sabban. Kan? Allahumma sabban nafian. Allah yang Allah Ta'ala turunkan hujan yang apa? Hujan yang beri manfaat, kan? Allahumma azil sabban nafian. Rihus saban. Dia macam air hujan lah, kan? Angin yang mengandungi air hujan yang menolong akan dia atas menanggungnya. Nanggung membawa lah. Itu kan kita bahas mengenai menanggung. Nanggung ni membawa, kan? Maka menanggung ia akan dia dengan segala mahligainya. Maka menanggung membawa ia dengan dia dengan segala mahligai yang terdapat dalam haziratul kursi tadi, dan segala apa tu? Tak nampak tulisan ni. Okey. Segala kubahnya. Kubah. Qabbaha. Maka menanggung ia akan dia dengan segala mahligainya. Maksudnya bawa lah. Malaikat Jibril tadi dia kembang sayap dia di bawah haziratul kursi tadi. Kemudian dibawa, ditanggung segala mahligai yang terdapat dalamnya, dan segala kubahnya terdapat dalam haziratul kursi tadi, dan segala biliknya, dan segala madinahnya, segala pekan-pekannya, dan segala pohon kayunya, dan segala anak bidadarinya, dan segala anak-anaknya, kan?
segala anak bidadari dan segala anak-anaknya, hingga dihantar dia akan Arash Ar-Rahman dan antara syurga Jannatul Adni. Dibawalah, dibawa antara syurga tadi. Okey. Dan segala anaknya, anak-anak yang kecil lah, yang terdapat dalam syurga, macam pelayan-pelayan syurga kan, anak-anaknya. Dan hingga dihantarkan dia antara Arash Ar-Rahman dan antara syurga Jannatul Adnin, mana dibawalah Hazratul Kursi tadi. Macam tu. Dan datang seru daripada pihak Rahman, ya Jibril, berjalan oleh kamu dan bawakan oleh kamu akan daku dengan Muhammad dan umatnya. Maka Allah Ta'ala kata, wahai Jibril, bawa kemari Muhammad, kasihku Muhammad, bawa sama dengan umat dia, aku nak jumpa. Dan sekalian anbiya, para nabi dan rasul, dan seru olehmu akan mereka itu kepada jamuanku. Maknanya Allah Ta'ala panggil semua Rasulullah, umat Rasulullah, para nabi, para rasul semua, supaya datang untuk makan jamuan. Jamuan besar lah kan. Makan besar tu kan. Jamuanku, dan kemuliaanku. Maka berjalanlah Jibril kepada segala syurga dan menyeru ia dengan suara yang mendengarkan dia oleh yang hampir dan yang jauh. Yang jauh dengar suara Jibril, yang dekat pun dengar suara Jibril. Apa kata Jibril? Ya Habibi ya Muhammad, ya kekasihku ya Muhammad, Allah Ta'ala memberi salam akan dikau. Allah Ta'ala beri salam akan dikau dan menuntut dia akan dikau dengan tahiyah. Tahiyah apa? Penghormatan kan? Tahiyatul masjid, penghormatan lah, menghormati masjid. Kan kita disunatkan sembahyang tahiyatul masjid. Di surau tak ada tahiyatul masjid, di masjid sajalah. Baik. Dan ikra, memuliakan, dan menyeru ia akan dikau dan umat kau dan segala anbiya dan rasul kepada jamuanku. Nampak? Jadi Allah Ta'ala pesan pada Jibril, pergilah jumpa umat Muhammad dan terdapat dalam syurga, para nabi, para rasul, seru mereka semua. Jadi Jibril pun pergilah. Bila dia seru, semua dengar, sama ada yang dekat, yang jauh, yang terdapat dalam syurga, semua dengar. Maka Jibril kata, jom pergi jamuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah sediakan jamuan lah, makan besar kan. Sonok lah makan. Baik. Kemudian maka bangkit Nabi SAW atas dua kakinya dan turun ia daripada mahligainya. Masa tu Nabi dah masuk mahligai dah. Maka Nabi turunlah apabila mereka Jibril menyeru baginda. Kemudian dan datang ia kepada bapanya Adam alaihissalam. Maka datanglah Nabi Muhammad pergi jumpa bapa dia, Tok Adam lah. Dan kepada Ibrahim Khalil, dan kepada sekalian anbiya dan sekalian umat. Kemudian didatangkan kepada Nabi Muhammad SAW akan unta kepalanya daripada Yakut. Nampak? Nak pergi jamuan kan? Jadi kereta Ferrari tak ada lah masa tu. Mana ada kereta Wildfire semua, tak ada lah. Yang ada unta tu. Okay. Unta kepalanya daripada Yakut dan tengkuknya daripada Zamrud dan dadanya daripada emas dan dua kakinya daripada marjan kan, dan didirikan atas kepalanya kubah al-karamah. Kubah al-karamah, kubah kemuliaan lah, didirikan satu kubah. Dan dibukakan panji-panji liwa'ul hamdi, panji-panji pujian. Liwa' kan puji, bendera kan, bendera. Liwa' ni bendera lah.
Panji-panji kan, panji-panji ataupun panji-panji pujian didirikan. Kubah pun didirikan. Dan menanggung Adam dan Ibrahim Khalil. Dan Taifah daripada Anbiya. Taifah ni Taifah satu golongan lah. Satu kelompok ataupun satu golongan daripada Anbiya, daripada para nabi dan mursalin, rasul-rasul daripada pihak kanannya. Dan yang tinggal daripada Anbiya dan mursalin daripada pihak kirinya. Dan berjalan sekiranya mereka itu di dalam angkatan. Jalan dalam satu kumpulan yang besar lah gitu. Okay? Satu angkatan perang. Bukan angkatan perang, angkatan nak pergi makan jamuan. Dan berjalan sekalian mereka itu di dalam angkatan dan perhimpunan yang satu dengan satu saf. Jadi macam dia bersaf-saf lah. So nya tu nak pergi jamuan besar. Dan segala pohon kayu menyeru setengah akan setengahnya. Undur oleh kamu daripada jalan jamaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya tiada kamu membinasakan saf mereka. Jadi mana pohon kayu pun semua ke tepi. Pohon kayu syurga tu semua ke tepi. Sebab apa? Nabi Muhammad kan, para nabi dan para rasul, umat Rasulullah SAW, semuanya bersaf-saf nak pergi kepada jamuan tadi. Boleh? Jadi. Baik, kemudian dari riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula-mula barang yang lalu mereka dengan malhigai daripada perak panjangnya 1000 tahun. Jadi dalam perjalanan tadi nak pergi makan ni, nak pergi makan ni. Kan? Nak pergi jamuan. Nak pergi jamuan kena lalu dulu mahligai. Kan? Mula-mula barang yang lalu mereka dengan mahligai daripada perak panjangnya 1000 tahun. Dan lintangnya demikian juga. Maka lalu mereka itu atasnya terlebih segera daripada sekejap mata. Jadi mereka lalu lajulah. Kalau perlahan kan belum nak habis tak? Kalau perlahan kan belum nak habis. Panjang 1000 tahun, lintang 1000 tahun. Kalau jalan macam koko, bila nak sampai jamuan ni? Jadi mereka berjalan sepantas kilat. Kan? Terlebih segera daripada sekejap mata kan? Laju lah. Kemudian nyata bagi mereka itu mahligai yang kedua, yang dibuat daripada emas, panjangnya 2000 tahun. Tadi 1000 tahun, ni 2000 tahun pula. Dan lintangnya demikian juga. Panjang lintang mana panjang lah, lebaran. Macam tu. Maka lalu mereka itu atas yang terlebih segera daripada sekejap mata. Sekejap sekelip mata lah. Sekelip mata pun terbang laju kan. Cepatlah laju pantas. Kemudian nyata bagi mereka itu mahligai yang ketiga, daripada zamrud yang hijau, panjangnya 3000 tahun. Mahligai panjang 3000 tahun. Kalah segala mahligai terdapat dalam dunia lah. Istana-istana yang hebat-hebat dalam dunia semua kalah. Kalau nak banding dengan mahligai dalam syurga, nampak? Panjangnya pun dah 3000 tahun. Lintangnya demikian juga. Maka lalulah mereka itu atasnya terlebih segera daripada sekejap mata. Cepat pantas kan? Seperti kilat lah. Kalau ambil kan, bila Nabi kan, perut dah lapar. Perut dah lapar. Baik, kemudian nyata bagi mereka itu mahligai yang keempat. Mahligai yang keempat daripada yakut yang merah, panjangnya 4000 tahun. Ni lagi panjang pula. Tadi 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun. Dan lintangnya demikian juga. Maka lalu mereka itu atas terlebih segera daripada sekejap mata. Kemudian nyata bagi mereka itu mahligai yang kelima, daripada yakut yang kuning, panjangnya 5000 tahun pula. Lagi panjang. Tambah panjangnya.
Dan lintangnya seperti itu juga, maka lalu mereka itu atasnya terlebih segera daripada sekejap mata. Kemudian nyata bagi mereka itu mahligai yang keenam, panjangnya 6,000 tahun. Dan lintangnya demikian juga. Maknanya lintang pun 6,000 tahun. Punyalah besar kan. Lalu mereka itu atas lebih segera daripada sekejap mata. Kemudian nyata bagi mereka itu mahligai yang ketujuh, daripada zamrud, panjangnya 7,000 tahun. Lintangnya demikian juga. Maka lalulah mereka itu atasnya terlebih segera daripada sekejap mata. Ayat bukan sama je kan? Cuma tukar sikit lah. Kemudian nyata bagi mereka itu mahligai yang ke-8, daripada tanah yang putih. Tanah putih, kita tanah apa? Hitam kan? Tak? Tanah coklat. Dia tanah yang putih, panjangnya 8,000 tahun. Dan lintangnya demikian juga. Dan kelaluan mereka itu atasnya terlebih segera daripada sekejap mata. Kemudian nyata bagi mereka itu mahligai yang ke-9 daripada jauhar. Jauhar permata kan? Jauhar permata, panjangnya 9,000 tahun. Dan lintang demikian juga. Maka laluan mereka itu atasnya terlebih segera daripada sekejap mata. Kemudian nyata bagi mereka itu mahligai yang ke-10 daripada jauhar permata. Jauhar itu pun mana permata? Jauhar kan? Panjangnya perjalanannya 10,000 tahun. Dan lintang demikian juga. Maka lalu mereka itu atas lebih segera daripada sekejap mata. Nampak? Tak berjalan lah. Betul tak? Kalau terbang pun tak apa lagi. Tak habis lagi tuan. Kalau terbang lah, laju macam mana pun tak dapat lagi nak kejar. Dia lagi lajulah. Lagi lajulah jadi. Baik, seterusnya kemudian berkatalah Ibn Abbas lagi. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma daripada Nabi SAW, maka pada ketika itu nyatalah bagi mereka itu nur haziratul kursi tadi. Ternyatalah nol tadi, apa tadi? Tingkatan yang atas kan? Syurga yang atas tadi kan? Gitu. Kata dia cerita haziratul kursi, satu tempat yang aman damai lah. Kena aman-aman, tak ada benda yang kotor-kotor. Tingkatan yang tinggi dalam syurga lah. Syurga ada 7 kan, 8 syurga kan. Mana setiap syurga tu pun dia ada tingkatan lagi. Dalam setiap syurga tu kan, dia tingkatan. Yang paling tinggi tu dikatakan haziratul kursi. Atas perjalanan 10,000 tahun. Ulang balik. Maka pada ketika itu nyatalah bagi mereka nur cahaya haziratul kursi atas perjalanan 10,000 tahun. Dan nyata bagi mereka itu segala mahligainya, mahligai yang terdapat dalam itulah haziratul kursi tadi, dan pohon kayunya yang tinggi keduanya. Maka apabila sampai mereka itu kepada haziratul kursi, maka tiba-tiba ia bumi yang hijau. Tiba-tiba keadaan bumi itu masa itu bumi itu hijau lah. Tak adalah macam bumi kita ni kan, cantik bumi, tanah air putih je tadi kan, tanah putih. Kita ni tanah air hitam. Betul tak? Dah hitam somah pula. Baik, kemudian maka tiba-tiba ia bumi yang hijau, panjangnya dan lintangnya 1,000 tahun. Dan ada padanya daripada beberapa mahligai barang yang tiada diketahui akan bilang-bilangannya. Dan ada padanya daripada beberapa mahligai barang yang tiada diketahui akan bilang-bilangannya mahligai. Sejumlah banyaklah. Banyak sangatlah sampai tak terkira, macam bintang di langit kan. Macam mana nak kira? Ada siapa nak kira bintang di langit? Tak ada kan. Tak terkira kita dah bintang. Itulah macam mahligainya kan. Maka apabila masuk mereka itu akan demikian bumi haziratul kursi tadi, dan melihat
mereka itu akan barang yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka daripada segala nikmat yang berkekalan dan karamah kemuliaan. Karamah ni kemuliaan lah. Mana karamah apa? Kemuliaan. Dan karamah kemuliaan. Pada demikian bumi itu, maka suka mereka itu dan manis muka mereka itu pada hadarat Tuhan Rabbul Alamin. Yalah, dah masuk syurga. Kan, tempat yang seronok, selesa, aman, tenang, tak ada pergaduhan, tak ada pemusuhan. Tak ada nak sibuk orang kata nak kempen pilihan raya. Tak ada. Ni nak boleh ada tu lah, bercakap sana, bercakap sini tu orang kan. Itu cakap. Siapa nak jadi calon kan? Jadi dalam syurga tu tenang, tak ada nak fikir dah benda-benda tu kan. Rehat semua kan. Sonok. Maka dan sabda Nabi SAW, apabila sampai mereka itu kepada Haziratul Kursi, mendapat tiap-tiap seorang itu daripada mereka itu akan namanya tersurat atas maligainya. Nampak? Jadi bila sampai dalam Haziratul Kursi tadi, masa tengok oh maligai ni, oh ni si Ali punya, ni si Abu punya, si Man punya, ni kan. Dah tertulis lah nama. Maligai masing-masing lah. Kan? Macam tu. Betul? Mendapat tiap-tiap seorang itu pada mereka itu akan namanya tersurat atas maliganya. Kemudian turun mereka itu daripada kudanya dan unta, dan menilik mereka itu kepada barang yang disediakan bagi mereka itu daripada nikmat yang berkekalan. Kemudian keluar mereka itu daripada bumi itu kepada bumi yang lain yang terlebih luas daripada demikian bumi itu. Tak? Setiap bumi itu luas. Keluar daripada satu bumi, pergi bumi lain, lagi luas. Keluar daripada satu bumi, pergi bumi lain lagi luas. Tak terbayanglah tentang keadaan dia, tak tergambarkan kita. Itu sebabnya ada hadis kan, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala hatara ala qalbi bashar. Suasana syurga itu satu benda yang kita tak pernah lihat nikmatnya, satu benda yang kita tak pernah dengar, dan satu benda yang kita tak tergambar pun, terbayang pun terlintas hati kita macam mana keadaan dia. Macam itulah. Itulah suasana dalam syurga tu kan. Nikmat je lah. Cuma dalam Quran pun banyak gambaran-gambaran syurga ni. Kita lihatlah dalam surah Al-Waqiah kan. Ada banyak surah lah digambar keadaan syurga tu macam mana. Tapi yang hakikat sebenarnya itu kita tak tahu macam mana keadaannya. Mungkin lebih daripada apa yang digambarkan dalam Quran, kitab-kitab dan sebagainya. Selagi mana kita tak sampai kat situ, kita pun tak tahu. Dah sampai besok, dah masuk syurga, baru tahu macam mana keadaan dia, baru boleh cerita. Dah masuk syurga, baru boleh cerita. Cerita ke siapa? Semua dah masuk syurga. Bukan boleh kembali ke dunia balik. Kan, tak boleh. Kemudian kembali ni. Kemudian keluar mereka itu daripada bumi itu kepada bumi yang lain terlebih luas daripada demikian bumi itu, dan duduk mereka itu atas beberapa kursi dan beberapa mimbar, dan segala pohon kayu di atas mereka itu, batang pohon kayu itu emas. Batang pohon kayunya itu emas, dan segala daunnya pakaian, dan segala daunnya emas. Pakaian tiap-tiap pohon kayu itu seumpama panji-panji antara tiap-tiap dua sah pohon. Pakaian kan? Betul tak?
Dan segala daunnya pakaian, dan segala daunnya pakaian tiap-tiap pohon kayu itu, seumpama panji-panji. Dan segala daunnya pakaian tiap-tiap pohon kayu itu seumpama panji-panji. Macam mana catat nak gambar? Macam mana nak gambar kan tu? Ulang balik. Dan segala pohon kayu di atas mereka itu batang pohon kayu itu emas. Dan segala daunnya pakaian tiap-tiap pohon kayu itu seumpama panji-panji. Macam mana nak cakap tu? Macam itulah. Segala panji-panji. Kemudian antara tiap-tiap dua saf antara pohon kayu itu 70,000 mahligai. Mana daripada setiap pokok tu, kan? Antara tiap-tiap dua saf, antara tiap-tiap dua saf daripada pohon kayu itu 70,000 mahligai. Pada tiap-tiap satu mahligai itu 70,000 saril. Saril katil. Kan kata katil kan? Katil. Saril katil lah. Katil panjang daripada emas daripada emas kan? Okey. Tiap-tiap satu mahligai itu 70,000 saril katil daripada emas. Katil yang buat daripada emas. Okey, kemudian panjang tiap-tiap saril katil itu 300 hasta. Panjang tiap-tiap saril itu 300 hasta. Maka apabila berkehendak hamba yang mukmin bahawa naik ke atas saril di atas katil daripadanya, rendahlah ia hingga tinggal umpama satu hasta. Jadi kalau nak naik atas katil tu macam ada kontrol remote lah. Kontrol remote dia turun lah. Turun ke bawah. Sebab apa? Kita nak naik atas saril itu, atas katil. Maka apabila berkehendak hamba yang mukmin bahawa naik di atas saril daripadanya, rendahlah ia hingga tinggal umpama satu hasta. Maka apabila duduk atasnya, kembalilah ia kepada asalnya, tempat yang dahulu. Nampak? Dia tinggi tadi apa? 300 hasta. Masya Allah. Tinggi 300 hasta. Bila tuan katil tu, kita nak naik ATM, dia akan macam lift lah. Lift. Dia akan turun ke bawah. Tinggal satu hasta je. Kemudian bila dah naik orang atas katil tu, dia akan naik balik. Macam lift. Boleh? Itu 300 hasta tuan-tuan. Panjangnya tiap-tiap saril itu 300 hasta. Maka bila berkehendak hamba yang mukmin bahawa naik ke atas saril daripadanya, rendahlah ia hingga tinggal umpama satu hasta. Maka apabila duduk atasnya, kembali ialah ia kepada asalnya, tempat yang dahulu. Dan apabila berkehendak berjalan dengan dia, berjalanlah ia. Kalau katil tu nak kita berkehendak katil tu terbang, berjalan, dia berjalanlah. Berjalanlah je tu. Dan apabila ia ingin hendak terbang dengan dia, terbang ia antara segala pohon kayu. Nampak? So kalau nak terbang boleh terbang. Ajahlah sendiri. Ajahlah. Dia macam ada kontrolahnya tu, remote kan. Mana dia tengok pada hati kita lah, naluri kita. Kalau kita nak terbang, terbanglah. Tak nak terbang pun tak apa kan. Sonok keadaan dalam syurga tu. Baik. Dan apabila ia ingin hendak terbang dengan dia, terbanglah ia antara segala pohon kayu. Dan apabila hendak makan daripada buah-buahannya, mengambil daripadanya barang yang sekehendaknya. Kalau nak petik buah-buahan dalam syurga tu, petiklah. Jadi macam
tika terbang lah kan. Tika terbang. Cerita Piramli. Kan? Inilah syurga lah. Ini ulama yang karang. Kita tak boleh nak ketawa sangat balik. Tapi macam ada lucu sikit. Tapi tak tahulah macam keadaan syurga kan. Kita tak masuk lagi. Dah masuk baru tahu macam mana keadaan dia. Cuma ni digambarkan oleh ulama lah. Ulama yang gambaran saja. Kan, yang digambar oleh ulama berkenaan dengan kesannya dalam syurga itu. Macam tu. Mungkinlah lebih daripada tu. Kan disebut tu hadis mala ainun ra'at, satu benda kita tak pernah lihat keadaan syurga tu. Wala uzunun samiat, dan telinga pun tak pernah dengar. Wala hataran ala qarbi bashar, dan satu benda yang terlintas hati kita pun tak terlintas lah macam tu. Tak terlintas hati kita macam mana keadaan dia. Macam tu. Ni hanya gambaran ulama lah berkenaan dengan gambaran dalam syurga tu. Boleh? Cukup, sikit lagi. Ingat nak khatam kitab, tak khatam-khatam lagi. Tak khatam-khatam lagi. Ada berapa lagi surat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 6 muka surat lagi baru nak khatam. Tuan-puan. Awan lambat dia khatam. Dia ingat malam ni nak khatam dah, kita ni tak khatam lagi. Baik. Dan sesungguhnya datang pada khabar bahawasanya atas tiap-tiap sari itu 70 hamparan. Di atas tiap katil tadi dia ada 7 hamparan. 7 tilam lah. Dan beberapa bantal daripada sutra sundus. Ini nama sutra lah. Sutra sundusun dan istabrak. Sundus, istabrak. Ini ayat Quran ni. Dalam surah apa tu? Surah Al-Insan. Ada kataan sundu, istabrak ni ada. Dalam surah Al-Dahri atau surah Insan. Ini nama sutra lah. Kemudian keliling tiap-tiap sarir itu 70 khadam. Keliling tiap-tiap sarir itu, tiap-tiap kata itu ada 70 khadam. Pada tangan tiap-tiap khadam itu satu qadah. Qadah mangkuk daripada emas. Qadah tu mangkuk lah. Negeri Kedah. Negeri Kedah tu negeri mangkuk. Negeri Kedah. Qadah ialah Kedah Qabdalha. Qadah. Ni bagus. Tapi jangan cakap mangkuk, marah Qadah tu. Ya. Qabdalha tu memang Qadahun tu Kedah. Kedah mangkuk. Tak percaya cuba tengoklah kamus. Kita nak kamu. Tapi istilah mangkuk ni biasanya istilah yang tak sonok didengar lah. Mangkuk hayun kau kata kan. Mangkuk ayun. Baik. Apa tadi? Mana pada tiap pada tangan tiap-tiap khadam itu satu qadah mangkuk daripada emas. Pada tiap-tiap kedah itu 70 warna daripada minuman. Nampak? Pada tiap-tiap mangkuk tu ada 70 warna minuman. Dan bagi tiap-tiap seorang wali itu 70 anak bidadari. Pada tiap-tiap seorang wali itu 70,000 anak bidadari. Banyak, masya-Allah. Apa yang nak layan ni? 70,000. Kan? 70 anak bidadari, 70. Dan atas tiap-tiap seorang anak bidadari itu 70 pakaian. Mengambil kesukaan lah wali Allah Ta'ala dengan tiap-tiap yang dikehendak daripada mereka itu. Nampak? Boleh? Dan sesungguhnya datang warid. Warid ni nas lah warid. Dah. Cukup
Wallahu a'lam bissawab. Sampai situlah. Kalau habis kitab ni, so kitab apa? Tak tahu lah. Kitab Alam Kubur. Ha? Sakaratul Maut. Alam kubur. Bagi-bagian Kalau nak jenis takut, alam kubur lah. Kematian lah. Kematian. Alam barzah. Sakaratul Maut. Sakaratul maut. Orang buka. Tanya Wan lah, Wan nak kitab apa kalau habis kitab ni? Ha? Apa-apa kitab? Tak kisah. Alam kubur. Tak tahu kan? Kitab apa? Alam kubur. Kematian. Boleh? Boleh je. InsyaAllah. Dah ujung-ujung kan? Baik, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyana fata ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala la kufa alifin. Allahumma faqina fidin. Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabbalallahu minkum.